Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menceritakan tentang tajuk kami, iaitu peranan ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pengasas, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan juga Thailand. Melalui Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, iaitu ASEAN, yang telah terbentuk ini, mereka telah menandatangani dokumen ringkas bagi kepentingan negara-negara ASEAN dan mengubah landscape Asia Tenggara daripada konflik kepada zon kolaborasi seperti mengutamakan matlamat dan tujuan yang merangkumi kerjasama dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, teknikal, pendidikan dan lain-lain. Bukan itu sahaja, malah bagi tahun 2025, Malaysia telah menjadi ketua atau pengerusi bagi mengutai ASEAN dan telah mencapai beberapa matlamat dan kerjasama serta menjadi pendamai konflik perang antara Kemboja dan Thailand dalam satu perjanjian yang dipanggil Perjanjian Damai Kuala Lumpur. Sebagai penaung, Malaysia telah memainkan peranan penting dalam ASEAN bagi menerima Timur Leste sebagai salah satu anggota negara yang diiktiraf dan menjadi sebahagian dari ahli ASEAN. Dengan penyertaan ini juga, ia menunjukkan simbol kejayaan diplomasi dan kepimpinan serantau Malaysia. Bagi objektif kajian kami yang pertama, iaitu mengenal pasti peranan ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Yang kedua, menganalisis cabaran ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Dan yang ketiga, menilai pencapaian ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Seterusnya ialah persoalan kajian, iaitu apakah peranan ASEAN dalam memastikan kestabilan dan keselamatan serantau, sejauh manakah cabaran dan bagaimanakah pencapaian ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Bagi metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif seperti sumber sekunder bagi menjawab persoalan kajian. Menurut Fauzi Husin 2025, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber sedia ada, di mana data ini telah dikumpul dan direkodkan oleh pihak lain sebelum wujudnya keperluan untuk melakukan penyelidikan. Sumber sekunder yang digunakan diperoleh melalui laporan tahunan, jurnal dan buku yang berkaitan tentang sejarah penubuhan ASEAN. Seterusnya bagi 5.0 teori, kami memilih teori liberalisme. Sedikit pengenalan kepada teori ini. Liberalisme merupakan suatu pendekatan yang menolak idea di mana sistem antarabangsa hanya digerakkan oleh pergelutan kuasa dan juga konflik. Tetapi liberalisme menegaskan bahawa negara boleh bekerja sama untuk mencapai matlamat bersama, iaitu melalui dialog, diplomasi dan juga institusi yang diwujudkan bersama. Melalui teori ini kita dapat memahami bahawa sistem antarabangsa yang lebih aman dan juga stabil dapat dibentuk melalui kerjasama, peraturan dan juga institusi. Dalam konteks ini, ASEAN merupakan contoh praktikal yang sangat jelas. ASEAN ditubuhkan dengan matlamat untuk menggalakkan kerjasama politik, ekonomi dan sosial di Asia Tenggara. Penubuhan ini sendiri mencerminkan prinsip liberal yang menekankan kepentingan institusi serantau dalam memupuk hubungan aman. Jelas bahawa ASEAN merupakan model yang menunjukkan bagaimana prinsip liberalisme ini dapat berfungsi secara efektif dalam hubungan antarabangsa. 6.1 Peranan ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Yang pertama, mengekalkan keamanan serantau melalui prinsip ZOPFAN yang memastikan Asia Tenggara kekal aman, bebas dan neutral daripada kuasa besar. Yang kedua, mengelakkan konflik ketenteraan antara negara anggota melalui pendekatan diplomasi, konsensus dan mekanisme seperti TAC. Yang ketiga, menangani isu keselamatan seperti Laut Cina Selatan dengan pendekatan undang-undang antarabangsa dan dialog berterusan. Yang keempat, mengurus krisis yang mengancam keselamatan serantau seperti Myanmar melalui 5-point consensus dan usaha diplomatik kolektif ASEAN. Okey, sekarang kita masuk kepada cabaran utama ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau.
Yang pertama, kepimpinan serantau yang lemah, dan yang kedua ialah wujudnya perbezaan kepentingan antara negara anggota. Akibat daripada hal ini, isu sensitif seperti krisis Myanmar dan pertikaian Laut Cina Selatan sukar untuk ditangani, kurang tegas dan tidak seragam. Cabaran ASEAN yang ketiga ialah jaringan Al-Qaeda melalui Jemaah Islamiyah. Kumpulan ini merupakan kumpulan ekstremis yang terkenal di rantau Asia kerana mereka bertanggungjawab menjalankan beberapa aktiviti pengemboman pada tahun 2002 dan juga 2005 di Bali. Mereka melakukan pengemboman kereta, pengemboman truk dan juga pengemboman berani mati. Mereka ini mempunyai cawangan operasi di serata Asia iaitu di Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Filipina, dan mereka menjalankan aktiviti perekrutan ahli, penyeludupan senjata serta pergerakan ahli di rantau Asia. Perbezaan tahap keselamatan dan undang-undang menyebabkan kumpulan ini mengambil kesempatan untuk menjadikan rantau Asia sebagai tempat mereka berlindung dan juga tempat mereka mengembangkan ideologi. Terdapat beberapa pencapaian ASEAN dalam mengekalkan kestabilan dan keselamatan serantau. Antaranya, ASEAN membantu mendamaikan konflik yang berlaku di Asia Tenggara secara aman dengan menjadi pengantara diplomatik serta menghasilkan Perjanjian Damai Paris 1991. Seterusnya, ASEAN juga berperanan menjadi platform diplomasi dan dialog serantau bagi meleraikan pertikaian dengan aman melalui forum seperti Asian Regional Forum ARF serta East Asia Summit EAS. Pencapaian yang ketiga yaitu menangani isu tentang ancaman bukan tradisional. Ancaman bukan tradisional merujuk kepada ancaman yang tidak melibatkan ketenteraan dua buah negara secara langsung. Dan juga pencapaian yang keempat ialah mengukuhkan hubungan diplomatik antara negara anggota, terutamanya dalam menyelesaikan isu semasa dan juga memupuk kepercayaan antara negara. Sebagai kesimpulan, ASEAN berjaya mengekalkan nama Asia Tenggara sebagai sebuah rantau yang stabil, aman dan berdaya saing. Walaupun terdapat beberapa perancangan dan inisiatif yang tidak dapat dijalankan disebabkan kekangan yang dihadapi, namun kerjasama dan komitmen yang diberikan menjadikan ASEAN berpotensi untuk menjadi sebuah organisasi yang lebih kukuh.